Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Funnel Evo. What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengar dan menonton Funnel Evo Podcast. Bersama saya Zack American. Saya Fadil Rasul. Dan saya Fadi Ghazali. Yes. Lain macam lah Fadil. Lain macam Lain macam. Saya rasa lain macam. Saya rasa sungguh berkuasa sekarang ni. Sebab berkuasa tu satu, sebab kita dah merdeka. Merdeka tu satu lah. Merdeka Merdeka. ialah baru ni pun kita pergi menyambut merdeka. Kemerdekaan. Berapa tahun kita 2 tahun tak merasa perarakan tu. Lain macam yes. aura dia. Betul. Dan lagi salah satu sebab saya rasa berkuasa Tuan Fadi. Sebab apa tau? Sebab kuasa. Dengan cerita bulan Oktober nak ke Indonesia. Ya bu, ya ampun, ya ampun. InsyaAllah. So kita pun rasa excited. Apa plannya Tuan Fadi? Kuasa ke Indonesia tu apa? Untuk apa? Untuk apa? Tanya. Apa kita nak tahu? Tiba-tiba dijemput makan. Kita mahu menjadi sebuah Kuasa. produk yang berkuasa. Tak adalah, kita kena faham satu lah. When we talk about business, we are talking about market. So market size tu akan menentukan berapa besar kita boleh pergilah. Market size. Market size. Okey, jadi nak tanya untuk usahawan-usahawan kan, mungkin dia tanya pula, kenapa Tuan Fadi ataupun kuasa bergerak ke Indonesia? Banyak je negara-negara lain yang ada kat rantau ni. Jadi why Indonesia? Indonesia Adakah ni ada- macam ni, di sini macam ni. Kalau kita berkawan dengan usahawan yang buat bisnes besar-besar, everybody is talking about Indonesia. Everybody. Betul. Maka kalau kita sembang dengan kawan-kawan kita dekat kampung kan, kau nak berniaga kat mana? KL. Sebab KL ramai orang. Ini kalau kita cakap kat Malaysia. Kalau kita dah mingle around dengan usahawan-usahawan yang pergi international, dia akan cakap you need to go to Indonesia. Sebab Indonesia punya market size, the moment kita boleh penetrate kat sana, kita dapat kat Malaysia ada 30 juta rakyat, dekat sana ada 300 juta rakyat. Can you imagine? Dekat sini ada 1 juta usahawan berdaftar dengan kerajaan. SME. So kalau dekat sana berapa juta? 30 juta tuan-tuan. 30 darab 10 dapat 300. 1 juta darab 10 lah. 10 juta usahawan ada dekat sana. So target market kita Besar. punya kuasa adalah untuk usahawan. Okay. Kenapa kita cakap pasal kuasa? Mungkin ada tertanya-tanya yang sedang dengar ni. Kuasa apa ni? Kuasa ni merupakan tak apalah. Kita bagi founder dia terus beritahu. Kuasa ni apa? Kuasa adalah sistem pengurusan database untuk usahawan-usahawan. Tak kisah usahawan apa pun, jual goreng pisang pun boleh tuan Usahawan jual goreng pisang ke, jual nasi ke, jual sebesar-besar barang, semamah barang, dia perlu pelanggan tak? Perlu. Dan dia perlu jaga pelanggan tak? Perlu. So that's the key. Dia umpama ada duit tak? Ada. So duit tu perlu bank tak? Perlu. Jadi duit tu mesti ada kat bank. Right? Kuasa ni umpama bank kepada pelanggan-pelanggan kita. Kita nak simpan data mereka dalam kuasa. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, jangan lupa Khamis ini webinar Kuasa Database Marketing. Yes. Daftar ni link kat bawah ni. Dia dekat bawah, dekat dalam description pun ada. Yes. Buat yang mendengar jangan lupa, okey? Tapi ada orang mendengar dia tak ada link kat bawah. So macam mana link dia? Senang saja. Pergi saja Description. description ada. Senang kita macam ni lah. Pergi je page Fadi Ghazali atau Funnel Evo, PM saja, nanti tim kita akan. Ya, macam mana nak dapat description, macam mana nak dapat link just inform, insyaAllah tim Yes. kami akan bantu. Punya menculik. Esok lah. Esok hari Khamis. Betul lah, la ilaha illallah. Esok lah Kuasa Database Marketing. Cepat. Malam ni sempat. Masih Malam belum ni terlewat. last call. Yes, belum terlewat lagi. Malam ni last. Last lap. Betul. Alright. So, kenapa kita berbicara tentang digital marketing ni? Sebab kita tahu kuasa nak ke Indonesia. Sekarang ni, kita dah boleh ke Indonesia kan. Walaupun kita punya Malaysia, kita boleh penetrate industri di Indonesia. Yes. Kena. Walaupun dalam keadaan macam tu, kita melihat banyak benda yang berlaku ke arah digital. Yes. Perniagaan lah, pembelajaran dan sebagainya digital. Tetapi dalam orang duk sonok-sonok dalam benda-benda digital ni, ada juga benda yang tak shock. Iaitu bully cyber. Yes. Tu pun kuasa juga tu, kuasa yang meleluasa, yang membinasakan. Dah macam rap lah Betul. So sebab itulah kita nak berdiskusi. Tajuk kita untuk minggu ini adalah bully cyber. Alright, ada antaranya laporan tentang kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF yang menunjukkan Malaysia okey, dengar ni fakta, Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia pada 2020 bagi perbuatan bully cyber dalam kalangan belia.
Dan ini menunjukkan bully cyber kini menjadi masalah semakin ketara dalam negara. Tuan Fadi, kenapa? Kenapa 2020 Malaysia ni. PKP kan tu. Itu je. Jawapan dia pertama, orang stres lah. So bila orang stres ni dia nak meluahkan. Jadi nak meluahkan tu bila kita tak faham tentang hakikat. Hakikat-hakikat ni apa yang Nabi dan Allah pesan kepada kita. Jadi orang tak tahu dan tak belajar kan. Tak ambil kisah, tak ambil berat untuk belajar apa yang Nabi dan Allah bagi tahu ni. Akhirnya dia ikut nafsu lah. Jadi nafsu dia mengata orang is a joke bagi dia yang boleh menghappykan dia. Dia pun katalah orang. Dia tak kenal pun orang tu macam mana, ujung pangkal. Tapi aku nak komen lah. Tapi agak sedih apabila kita melihat benda ni 2020. Dan sekarang dalam fasa 2022, saya minta maaf cakap, ya kita kena sebut benda baik-baik. Tapi kalau kita melihat apa yang sedang berlaku sebenarnya makin teruk sebenarnya. Kan sebenarnya makin teruk. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, sebagai seorang usahawan sendiri, Tuan Fadi, kan, daripada dulu lama dah tahu Fadi berniaga dan sebagainya. Berkecimpung dalam dunia cyber, dunia digital. Sebenarnya adakah Malaysia masih punya harapan? Kita skop kecil dulu Malaysia. Adakah Malaysia masih punya harapan untuk menurunkan kadar kes-kes begini rupa, Tuan Fadi? Saya bagi tahu jujur adakah dunia boleh mengurangkan kadar kepanasan? Sekarang kan everybody is talking about climate global warming. Boleh tak? Dengan izin Allah, insyaAllah. Izin Allah. Tapi kita kena buat asbab-asbab juga. Betul. Jadi boleh tak tiba-tiba suhu dunia turun? Jawapan dia rasa saya tak boleh lah. Makin panas lah. Memang dunia akan makin panas, akan berlaku banyak tiba-tiba banjir kilat, kan, tiba-tiba macam-macam akan berlaku. Tapi instead of kita fikir benda tu, maka apa yang perlu kita buat adalah kita kena fokus apa yang kita boleh buat. Jadi setiap orang ni fokus apa yang dia boleh buat, kebaikan yang dia boleh buat. Setiap orang buat sikit, bagi saya lah, setiap orang buat sikit, insya-Allah lama-lama dia akan jadi riak-riak air berkumpul jadi ombak. Jadi ombak ni yang kita jangan nak jadi ombak. Masalahnya ramai orang dia nak jadi ombak. Boleh tak saya nak ubah Malaysia jadi tak jadi cyber, bully cyber? Dia nak fikir dia jadi ombak. Memang jam lah. Kita boleh jadi ombak tu. Kita jadi tsunami boleh, dengan syarat kita jadi PM. Kita bukan boleh PM tepi lah. Bukan PM tepi. Bukan Kita PM. kata okay, Facebook ditutup, tak boleh akses kat Malaysia. Then you have that power. Tapi tak semua orang boleh ada power tu. So what we should talk about is apa peranan yang saya boleh mainkan supaya saya ni jadi penambah baik dalam suasana begini. Saya macam tu simple nak faham gini. Dulu TikTok adalah tempat untuk berjoget. Betul. Betul lah. TikTok ni platform joget. Buka je joget, buka je astagfirullah, buka je memang nafsu syahwat semua naik lah. Kan? Betul tak? Ini FYP ni. Tak betul lah. Dulu TikTok kalau buka je tempat gelik, sampai level kita kata TikTok ni tempat budak-budak gelik dengan tempat budak-budak. Betul. Dia bukan tempat untuk orang dewasa, bukan tempat untuk usahawan berkumpul, tidak. Kan? Bukan tempat untuk sebar dakwah, ini tempat maksiat. Tapi saya dah pegang benda ni daripada TikTok awal-awal naik. Saya dah kata dia akan jadi tempat maksiat kalau tidak ada orang dakwah masuk. Kalau orang dakwah start masuk, maka yang ni buat video dakwah ni, lama-lama platform tu jadi platform apa? Platform dakwah. Kalau orang dakwah lebih ramai berbanding orang yang bergolek. Bergelek kan? As simple as that. So sekarang ni kita tengok trend dia TikTok dah banyak konten-konten ilmiah. Betul tak? Kalau kita kata kita ni usahawan, banyak konten-konten usahawan. Sebab apa? Sebab orang buat konten tu banyak. So, instead of kita fikir bagaimana nak untuk turunkan kadar cyberbully, so jangan fikir benda tu. Yang kita kena fikir adalah apa manfaat yang saya boleh bagi pada public, so that public aware, jangan buat cyberbully. Okay. So tambah sikit-sikit lah. Tuan Z tambah, Tuan Fadi tambah buat konten banyak, lama-lama orang tak bully cyber lah. Kita yang kena harmonikan lah. Ya. Kita rasa lagi semangat nak buat konten. Sekarang nampak konten dengan dia. Alhamdulillah. Kena istiqomah ya. Betul. Cuma nak tanya saya tanya Tuan Zaid. Okay. So since alhamdulillah, congratulations juga Tuan Fadi di atas 200,000 followers di TikTok. Okay. So Tuan Fadi, Alhamdulillah. senang cerita boleh jadi TikTokers lah ataupun Instagramers lah. Apa tu? Instagramers. Tu lah sebut. Okay. So Tuan Fadi kira influencer.
Okay, consider influencer Orang di, yang influence orang. okay, influencer di social media. Pernah tak dibuli? Pernah tak dibuli Di cyber, bully cyber. Tanya Tuan Z dulu Awak Dia kalau dapat tak- silver platter dulu. Bukan. Saya pun nak jawab. Ingat ke tadi Tuan Z sebab saya yang menjaga branding Fadi Ghazali. Filter ke apa Sebenarnya jujur ini true story lah kepada pendengar-pendengar. Ini true story ya. Saya rasa sebelum ni Tuan Fadi sendiri pun pernah jawab. Saya antara orang yang memang pada awalnya sewaktu saya bersama dengan Tuan Fadi, apabila saya diamanahkan untuk menjaga branding Fadi Ghazali ni, banyak juga serta-serta benda yang orang kata kita dah tak boleh sorak, orang kata jual air liur dan sebagainya. Saya terkesan lah macam kau ni kan. Padahal bukan attack saya, Yalah. attack brand itu which is Fadi Ghazali. So saya akan cakap Tuan Fadi, ini Tuan Fadi cakap kat saya satu benda. Tuan Fadi cakap tak apa, bukan salah mereka nak ni, mungkin kan. So Tuan Fadi always berada dalam positif. So soalan saya mungkin nak twist sikit Okay, lah. twist Macam mana Tuan Fadi nak terus sentiasa berada dalam fasa yang positif tu? Which is susah sebenarnya. Macam mana nak stay dalam positif Ha. Bismillahirrahmanirrahim. First kali saya memang delete social media. Saya hanya guna bila perlu. At one point dalam phone saya tak ada Facebook pun. Okay. Saya tak nak, saya tahu yang kalau ada Facebook, saya akan membazir masa saya tanpa sedar. Sehari sejam, 2 jam, kita tak tahu, kita scroll je, kita scroll habis dah sejam. So saya delete. Satulah. Sampai satu level ada certain part yang kerja memerlukan, saya download, saya buat kerja, saya delete balik. Okay, itu satu. Nombor 2 adalah kalau orang kata kita whatsoever, pernah dengar tak lirik Fanny Ivo? Buat mati tak buat mati. Kan ada satu part. Part itu ditujukan bukan saja bila saya tulis lirik Fanny Ivo, saya tujukan lirik itu kepada saya dan juga orang yang mendengar. Mana lagi susah engkau dengan Muhammad. Cabaran datang tiada rahmat dunia ini, Hanya kisah dongeng untuk umat. teruskan memberi tanpa rasa penat. Buat mati tak buat mati, lebih baik buat daripada rugi. Guys boleh dengar. Yang nak dengar full 5 ada kat bawah Ya, juga. kalau nak datang interview Fanny Ivo pun kena hafal lagu ni. Terus terang. Okay, mungkin Tuan Fadi ada sambungan ke? Itulah. So maksudnya kalau kita rasa susah, kena hina, kena herdik, kena bully cyber, Nabi Muhammad lagi teruk. Paling teruk kita kena hina pun orang tulis je bodoh lah apa benda bagai kan. Nabi Muhammad kena baling batu berdarah, Gigi patah semua. gigi patah. Itu apa, masuk perang, kita tak payah berperang. Yalah, betul. Paling tidak dalam rekod Nabi panas. Betul, Masya Allah. Itulah kalau kita nak sentiasa, kalau kita fikir perjuangan baginda Rasulullah SAW, memang kita memang takkan pernah dapat lah Tiada tandingan. ada tandingan. Berbalik pada lagu Fanny Ivo tadi, buat mati tak buat mati tu, saya ada satu cerita saya nak cerita. Saya malu nak cerita ni tapi saya cerita je lah evolusi waktu bulan Ogos kan. Okey, yang lepas lah. Yang lepas. Saya tak sangka, saya dengar lagu Buat Mati Tak Buat Mati, saya termenangis. Menangis yang sungguh-sungguh. Kat mana tu time tu tak nampak lah. Waktu tu student tengah nak peserta tengah nak masuk. Oh pagi. Pagi. Hari kedua ni. Hari kedua. Betul. Peserta tengah nak masuk. So looping lagu Buat Mati Tak Buat Mati tu dengan sound system, dengan ni kan. So kita kan duduk belakang tempat peserta. Jadi saya tengok tau. Saya macam, ya Allah, jujur saya cakap, itulah pertama kali. Okay, kita dengar banyak kali kerja kita susun kan. Tapi hari itu memang hari yang saya betul-betul fokus Tuan Fadi dengan liriknya, Penghayati lah. composition lagu tu. Saya menangis. Saya macam, ya Allah kan. Betul. Jadi tuan dan puan yang sedang dengar, saya suggest untuk tolong pergi dengar lagu Buat Mati Tak Buat Mati Di YouTube. kan, di YouTube ke, di Spotify ke apa ke, dengar dan tolong hayati baik-baik liriknya. Sebab insya-Allah kalau anda tengah down ke apa, insya-Allah saya yakin lagu ini boleh menjadi asbab untuk anda kembali bangkit. Yes. Insya-Allah. InsyaAllah. Buat mati tak buat mati, tulisan dari hati. Dari hati. Tuan Fadi memang tulis lagu tu kan? Ya. Saya tulis. Saya rasa yalah bersama dengan DJ Faz. Jadi DJ Faz tulis. Saya rasa saya tulis dalam Majority yang tuan tulis. 70%, 70 to 80%. Saya Sebab tulis. saya juga sebagai seorang penulis lirik juga kan. Saya rasa macam saya tak boleh tulis lebih baik macam mana lagu tu ditulis. Maksudnya kalau Tuan Fadi bagi saya tugas pada waktu itulah kan. Kalau ni kita nak sembang kalau. Tuan Zaid buat lagu waktu itu, saya akan tulis, tapi penulisan saya mungkin sedikit berbeza daripada itu. Yang itu dia direct dan sampai ke hati. Contoh macam
Macam mana lirik dia mula-mula tu, yang verse mula-mula. Berakit-rakit ke hulu. Berenang kata manusia kuat tak pernah letih, lawan tetap lawan jangan berhenti. Kita percaya pada rezeki, Baik sekarang, baik menanti. Rezeki tak salah alamat, kadang takkan lambat takkan cepat. Teng. Dia macam kan, sekejap Tuhan jangan buat. Lepas tu Semoga kita makin semoga kita makin kuat. Ubat bodoh dengan berguru. Dapat hasil dengan tindakan. Memang betul. Memang Lepas tu apa? Jangan malas buat dulu. Cita-cita tinggi sampai ke awan. Ya Allah ya Tuhanku kan. Direct tu tadi. Dah okey. Dia punya punchline back to back. Dia macam tu kan. Kalau dapat buat version akustik memang Dia boleh cover, kita boleh cover lah. Siapa-siapa boleh lah. Siapa Cover boleh cover challenge. boleh lah. Akustik. Menarik idea ni. Cover challenge. Oh, menarik. Boleh. Ah, Oh, kita boleh buat challenge macam tu. Boleh. Terus dapat idea tengok tengah meeting ni. Kita tengah meeting terus. Boleh kita boleh buat. Maksudnya kita boleh bagi satu hadiah, kontak semua orang yang boleh buat cover ni gitu ke macam Ya, tu? betul. Ataupun kita nanti. Menarik tu. Weish. Memang best sebab Sabar. lirik dia saya rasa perlu sampai lagi dekat orang luar. Betul, Perlu sampai lagi. Alright. So berbalik kita dengan kisah bully cyber ni, sebab yalah sebenarnya benda ni tak asing lagi Fadil, Tuan Fadil tidak asing lagi. Dia daripada zaman dulu tau. Daripada zaman dulu, sebelum zaman kita kecil-kecil lah Tuan Fadil kan, Tuan Z. Kita kecil-kecil kita dibesarkan dengan zaman internet yang limit. Betul. Kan? Ada pun zaman jaring. Betul. Siapa kan? Siapa ada tu T20 zaman dulu lah. Bukan majority ada kan. Jadi zaman dulu punya bully tu fizikal. Betul. Tolak ataupun body shaming. Betul. Dia habis kat situ je. Betul. Kita tak dapat kesan tu lama. Tapi kalau dekat bully cyber ni dia kekal. Betul. Selagi tak delete ke whatsoever kan. So whatever you upload on the internet stays on the internet. Yes. Kan? Even delete pun still ada dekat sebenarnya. So benda tu memang lagi impact dia lagi besar. Sehingga baru-baru ni Tuan Z, kalau kita tengok dah bulan lepas ada kematian dilaporkan sebab seseorang tu depressed sebab dia dibully di Betul. TikTokers tu kan. Betul. Jadi solusinya Tuan Fadil dah beritahu, which is kita bukan jadi ombak, tapi kita lah yang menongkah untuk Kita jadi riak-riak air. riak air tu kan. Jadi kita kena pegang satu Nabi sebut, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Jadi ada orang yang tak memberi manfaat. Dia duk cerita benda bully ni kan. Jadi dia orang sedang buat kerja tidak bermanfaat. Masalahnya orang yang dapat memberi manfaat ni tak buat kerja. Dia dah baca. Dia yang membaca. Dia boleh bagi manfaat, tapi dia tak nak buat kerja untuk memberi manfaat ni. Jadi tak balance. Kita kena buat je lah. Itu je. Benda ni mengundang Bil. Betul lah. Bila itu kira ending dia adalah sampai menuju ke bunuh diri dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dia secara halus dia mengundang anxiety, mengundang kacau jiwa, stres yang melampau dan akhirnya akan menuju ke kematian. Membunuh. Dia membunuh dalam halus lah. Betul. Mungkin penonton-penonton kita, pendengar-pendengar kita sendiri pernah lalui fasa itu. Mungkin anda pernah dibuli. Okey, kita panggil macam ni lah. Kita klasifikasikan di mana bully tradisional yang dulu-dulu ni yang jenis tolak, pukul tolak kan. Basuh baju, buat air. Satu lagi ni cyberbully. Yes. Cyberbully ni yang membuatkan kita kadang-kadang rasa takut betul lah kita nak buka social media lah, takut apa semua kan. Mau dia tak nak kawan aku ke apa semua, alamak aku buat salah ke. Padahal tak ada apa-apa, tapi disebabkan apa yang berlaku di sekeliling dia itu membuatkan dia berfikiran seperti itu. Ya, betul. Dia macam kita dulu kalau kena bully kita je tau. Macam tradisional kan, kena pukul ke kita je yang lalui, kita boleh simpan. Macam zaman sekarang kalau bully cyber ni, dia dibully dan diviralkan, diketahui, dia beritahu umum. Sekeliling Yes. apa semua kan. So mungkin anda ada tak, mungkin macam ni lah, kita Funny Food Podcast ni kita sentiasa usaha insyaAllah dengan izin Allah kita nak memberi manfaat kepada orang. InsyaAllah. Kalau jika anda mempunyai cerita-cerita yang anda boleh kongsikan, di mana dulu anda pernah dibuli ke, ataupun sekarang mungkin anda juga seorang mangsa, boleh cerita. Sebab kita tahu dalam setiap penceritaan orang, setiap perjalanan hidup setiap orang tu insyaAllah pasti ada manfaat untuk insan-insan lain, untuk jiwa-jiwa yang lain, kita tak tahu. Baik, jadi Anyway nak tanya, Tuan Zaid pernah kena cyberbully tak? Allahumma salli ala Muhammad. Mesti pernah tuan. Pernah, Kita semua saya rasa majoriti kita pernah. Fadil pernah? Pernah. Pernah juga kan? Saya tambah zaman-zaman saya aktif YouTube dulu, of course lah yang tak boleh lari body shaming lah. Itu paling tak boleh lari lah. Itu antaranya. Apa perasaan masa tu? Apa perasaan?
Tipu lah kalau tu saya Lagi biasa lagi tahu. semangat nak angkat besi Oh kot. tak tuan. Lagi malas nak angkat Kalau besi. waktu tu saya dah kenal Fanivo, dah kenal Fadil Ghazali, saya rasa saya orang yang itu. Tapi Ah. sebelum kenal kan, memang down lah, down. Sebab kita terkesan dengan manusia kan. Terkesan dengan manusia. Kita buat pun purpose waktu tu dunia. So apabila kena kat kita, memang kita down lah. Sebab kita rasa manusia benci, manusia herdik kita kot macam tu. Tapi kalau sekarang kita fikir, manusia herdik kita tapi Allah redha tak? Allah redha dah. Buat apa nak kalau tak serabut lah Betul. gitu kan. Betul. Itu saya lah. Alright, Dil, kau kena macam mana Dil? Kau kena beli cyber macam mana? Kesian kau Dil. Kesian dah. Saya Muka sangat- macam ni kena kena juga. Muka baby face. Tanya kepada tim baby face baru ni. Okay. So saya dibuli macam mana? Saya dibuli di fitnah. Dibuli di fitnah. Oh. Dan kemudian ada viral lah. Berani. Kan? Di fitnah dan di viralkan. Pasal tu lah. Pasal tu yang tahu-tahulah kan. Tapi begitulah, tapi alhamdulillah Allah tu ada. Tapi ni kalau nak dikira tahu Fadil, antara saya dengan Fadil, ujian Fadil lagi dahsyat lah. Yalah. Dia punya ujian Allah tu. kenal dia punya hamba kan. Tu je lah saya bercakap. Kekuatannya. Okey. Teruskan berkongsi, kita rehat dulu, kita akan kembali selepas ini di Final Evo Podcast. Macam mana kita nak kumpul database? Dia kena belajar marketing. Bila dah kumpul, kita kena belajar jaga database. Kalau database kita tu 10,000, 20,000, kalau jaga 1-2 tak apa. Tapi kalau dah 10,000, 20,000, macam mana nak jaga? Dia ada cara jaga database. Nombor 3, yang ni lah paling penting. Kita kena belajar cara perah database sampai kurus. Aeon Mall, kita pergi sekali atau kita pergi banyak kali? Bila pergi banyak kali lah duit tu ditransfer kepada mereka. Dalam bisnes yang kita buat sekarang ni, berapa kali orang transfer kepada kita? That's the problem. Kerja anda mencari customer baru setiap hari. Dapat satu customer, perah dia sampai kurus, lepas tu gemukkan dia balik. Perah lagi. Tu je kerja anda. Okey, selamat kembali di Final Evo Podcast. Yes. Okey, so hari ni kita bincangkan isu sensitif ataupun isu yang sentiasa dibualkan sebenarnya rakyat Malaysia kan. Dibualkan, tapi tidak pernah berhenti. Tidak akan tak tahu. Bully cyber. Dulu bully tradisional, tolak-tolak, tumbuk-tumbuk kan, ejek-ejek. Sekarang ni makan jiwa, makan dalam babe. Betul. Bagi Tuan Fadi lah, tidak ada benda yang tak klise di bawah matahari Allah. Oh, tak klise. Oh, tukar sikit lah. Tukar sikit. Kau campur set berikan. Tak ada benda yang baru di bawah matahari Allah. So dia sama ada benda tu evolve ataupun benda tu memang dah pernah ada. Ada evolve lah, betul. Ada evolve ni. Evolve lah. Jadi kalau solusinya lah, sebab setiap perkara yang hadir dekat muka bumi ni dia ada ubat, dia penawar dia kan. So kita kena berpegang kepada tu. So mesti ada solusi. Kalau tanya pandangan saya Yes. pribadi atau Fadi saya akan sentiasa memikirkan any solution kena start daripada melentur buluh biar dari rebung. Anak-anak. Anak-anak. Maksudnya macam kalau budak-budak sekarang kan umur 2-3 tahun dah tahu iPad apa semua. Betul. Kita Advance. perlu pantau daripada kecil apa semua. Macam saya suka Tuan Fadi kongsikan di episod yang dulu-dulu saya Sebelum tengok ni. episod berapa yang anak kan, anak Tuan Fadi kan pun ada kawalan dan sebagainya kan. Jadi solusinya kita kena start daripada sekarang. Maksudnya generasi yang sekarang ni kita ni kena start. So mungkin generasi kita ni kita agak payah sikit, penat, serabut dengan drama semua, tapi biar untuk generasi anak-anak kita ni lebih tenang. Sebab kita ni dah kawal daripada sekarang. Itu kalau pandangan saya lah. Dia bukan sekadar kawal, dia kena masukkan iman dan Islam. Iman dan Islam. Kalau kawal tu mungkin dia jadi lagi tak terkawal. Akan rebel. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku. Itu je. That's the problem. Kita tak tahu apa akan berlaku. Sekarang zaman kereta masih lagi guna enjin minyak. Zaman dia orang kita ingat guna elektrik. Tiba-tiba maybe benda yang kita tak tahu. kita pun tak tahu. Power stone kan, power stone tu. Oh, Thanos. Tiba-tiba kan, kita tak tahu kan. Tak tahu. Yalah That's the betul. problem. Sekarang Kita kita tak tahu. gelak tengok-tengok nanti betul. Sebab contoh macam minyak, kau boleh terfikir minyak boleh buat kita Yalah, berjalan. betul-betul. Gas. Kalau mak saya bagi gas, ada gas. Gas boleh berjalan. Yalah. So tiba-tiba ada infinity stone ke yang mungkin kita letak. Masuk kereta kita letak. Macam kita tak tahu. Faham tak? Kalau Luar biasa betul-betul dia. jadi dia macam Tapi kalau letak tu tak bunyi dah. kita Back tahu engine. tau. Okay. Alright. So itu satu. Kalau saya solusinya harus daripada anak-anak. Dan Tuan Fadil menambah dan saya sangat-sangat setuju, letak iman dan Islam dalam hati anak dari kecil. Kalau macam Fadil, Dia sebenarnya, saya takut nak cakap ni, tapi saya kongsi kan. Saya ialah
Allah tak izinkan ada anak lagi. So InsyaAllah, tapi insyaallah tapi dia akan berbalik kepada parenting lah sebenarnya. Macam mana kita besarkan anak kita. Apa macam orang luar cakap lah, apa yang anak kita lakukan is reflect to kita. Kita kena bertanggungjawab lah sebenarnya. Kita cerminan kan. Kita jadi bukan salah anak tu. So kalau kita as a parents, kita tanggungjawab dulu. Kan tu je lah. Atau Fadi? Kalau saya, solution yang kita kena buat, dia simple je. Solution dia, Nabi dah cakap sebelum ni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat. Kalau anak kita tadi kita besarkan, manfaat untuk dia tak jadi juga. Untuk dia je. Dia lah terbaik. Tapi dia bagi manfaat tak untuk orang lain. Jadi kita kena buat sampai dia tu memberi manfaat untuk orang lain. Macam mana dia nak memberi manfaat untuk orang lain? Kita kena jadi orang yang memberi manfaat untuk orang lain. Jadi hari-hari kita fikir berapa manfaat, bukan saja berapa manfaat yang saya buat, tapi juga kalau kita nak pergi extend lagi, berapa orang yang dapat manfaat daripada apa yang saya buat. Macam tu. Berapa orang yang akan dapat manfaat daripada apa yang kita buat. Atau kalau kita ada follower ramai dan kita pula bukan buat manfaat, kita buat mudarat, berapa orang yang akan dapat mudarat daripada apa kita buat. Kalau bahasa digital marketing tu reach tu. Betul kan? Betul lah tu. Betul lah tu. Katakanlah kita nak buat satu video, kita nak buat video, kita nak potong video ke, ikutlah. Tapi fikir, okey, berapa orang yang dapat manfaat daripada ni. Kalau aku buat betul-betul, tiba-tiba dia viral, 2 juta tengok. Apa TikTok kita ada satu video tu 2.3 juta, 2.2 juta. 2 juta orang dapat manfaat. Masya Allah. Nampak? Tapi kalau kita buat video yang tak apa nak elok, mengatur orang boleh juga viral, tapi berapa orang yang dapat mudarat daripada apa kita buat. So, kalau kesimpulan apa yang kita boleh dapat daripada apa yang Tuan Fadil cakap ni adalah, sebelum kita publish any content, make sure fikir betul-betul dan tapis konten tu betul-betul, agar orang yang menonton kita punya konten tu akan mendapat manfaat. Betul, manfaat. Sebab kalau kita dikecam, dia punya percentage untuk kita down tu kurang, sebab kita tahu benda yang kita cakap tu benda yang bermanfaat untuk orang. Betul. Yes. Dia kadang-kadang rakyat Malaysia, netizen dia kalau Netflix siarkan benda tak bagus, dia marah Netflix. Apalah tak filter ke apa. Tapi kadang-kadang netizen tu sendiri tu je. Netizen tu sendiri main tak kapus je tanpa fikir mudarat ataupun manfaat. Betul. Alright, so lagi satu, kalau kat sini kalau kita tengok kan, ada kita buat note sikit dekat sini di mana sekarang apabila digital ni ramai orang senang tau, macam nak hack lah. Betul. Nak ambil benda-benda peribadi dalam kita punya. Cak baru ni Tuan Z kita macam kena hack ke apa kat TikTok. Okey, yang ni saya boleh kongsi. Kena hack. Saya tak tahulah term dia hack ke apa ke, tapi Phishing. Siapa dekat sini ada pengalaman di mana anda mendapat WhatsApp daripada, "Hai, kami recruiter daripada TikTok," kan, hantar mesej dia. Tuan Fadil pernah dapat tak? Pernah. Kan, email apa semua. Fadil pernah dapat? Tak pernah. Saya So, tak memang kerap dapat dan saya tak layan pun. Memang tak layan lah. Lepas tu, baru-baru ni, pada waktu malam, dah tidur apa semua, saya dengan wife tidur apa semua, tiba-tiba esok pagi tu, dekat TikTok saya dapat banyak DM. Banyak DM daripada kawan-kawan, ada daripada followers yang saya tak kenal kan. Saya dapat DM, ada yang kata, "Apa ni?" Ustaz dia kata, "Ha, gelak-gelak semua." Rupa-rupanya, apa yang berlaku adalah, saya pergi DM video bukan-bukan dekat ramai orang. Video perempuan lah, video perempuan gelek-gelek apa semua kan. So dalam video tu pula CTA dia adalah menuju ke satu website yang tak elok, dan perlu subscribe. So saya, bila berlaku benda tu, untuk kawan-kawan saya yang rapat dengan saya, dia faham, dia kenal lah saya macam mana. Takkanlah aku lantas, sebab isteri saya pun dapat, pakcik saya dapat, makcik saya dapat, jadi segan lah. Cuma saya doa kepada Allah, biar Allah uruslah untuk memperbetulkan hati-hati orang yang tak rapat dengan saya ni. Maksudnya followers yang saya tak kenal ni. Kalau mungkin orang terdetik, Z tertekan ke apa, tu biar Allah urus lah. Saya memang tak tahu menahu, itu berlaku. So saya terus tukar password apa semua. Lega lah, tapi saya terus block lah akaun tu apa semua. Tapi benda tu real lah, benda tu berlaku. Seram tau. Kawan-kawan tiba, ada kawan-kawan saya, "Z, kenapa you ni?" Betul. Bayangkan, tapi memang Allah izinkan lah benda tu dihantar kepada isteri saya juga. Yelah, kalau tidak tak tahu lah. Bayangkan kalau isteri saya tak dapat, mesti bergaduh. "You apa, menggatal apa?" Sudah. Takkanlah I nak menggatal pun, takkan sampai 1000 blast kan. Semua orang aku nak blast pun agak kan. So itu antara benda bahaya. So make sure baca security terms tu semua kan. Sekarang pun ada apa?
authentication authentication yang two-step Two-factor. verification. Two-step verification. Two-step verification. Alright, itu pun salah satu benda yang kita boleh jaga apa semua. Lepas tu apa lagi? Berhati-hati dalam berkongsi terlalu banyak maklumat tentang tempat mana pergi, di mana Insta story ni. Ya. Ni sikit-sikit pun tunjuk. Betul, bahaya tu. Itu bahaya. Minta maaf saya minta maaf Bukan nak kata saya ni suami yang tegas ke, yang tak sporting ke apa Saya salah seorang yang memang saya larang isteri saya ni sikit-sikit nak post story kat sini, sikit-sikit nak post story kat sini. Update. Kalau menyangap sangat nak post tu, okey ambil dulu, jangan post sekarang. Betul. Selang 2-3 hari nak post lah. Betul. Sebab benda pernah berlaku. Ni zaman-zaman dulu dah lama ni sebelum saya dengan Vanivo. Post kan, orang datang tau. Betul. Orang datang, tapi datang ambil gambar tu. Terima kasih banyak datang ambil gambar semua, ambil gambar dengan Zender semua. Tak ada masalah. Tapi kalau datang orang niat tak baik macam mana? Itu yang bahaya. Itu yang paling bahaya. Macam baru-baru ni kat Kota Masarah tuan Fadil sini, ada rumah Fadil. Kes tembak. Ya. Baru-baru ni. Saya tak tahu. Selang beberapa hari lepas Dekat office kita ni tuan. Dekat sebelum sampai masjid ni. Masya-Allah. Sebelum sampai masjid, Masjid tu, kan ada corner sikit kan. Kat ada corner tu tuan. Masjid belah kiri, lepas tu corner. Betul. Kan masjid belah kiri kan ada macam Corner nak pergi ke rumah Fadil tu lah. Okey, kes ada traffic light tu. Sebelum sampai traffic light tu. Saya tak tahu tu kes tembak. Waktu saya keluar malam tu, kejadian saya baca paper 8.40. Kejadian 8.40. So saya keluar dalam 8.30 something. Polis dah banyak kat depan masjid tu. Radio car banyak, dekat Shell depan tu pun dah banyak polis. Saya tu dia nak buat roadblock kan. Okay lah, lepas tu minum-minuman wife, lepas tu balik tengok dah tutup kon semua, ada tip kuning kan. Lepas tu kita ni wakil rakyat kena tahu apa yang kena tahu apa jadi kat kawasan. Wakil rakyat di sisi asal. Saya turun lah dengan berkait-kait tuan. Nampak macam bawah habis isyak kan. Berkait-kait turun tanya. Sebab saya tahu tu preman lah, polis lah, undercover kan. Saya tanya, cik kenapa ni cik? Dia makan burger, dah kes dah settle kan. Dia makan burger, tak ada apa-apa. Selang 2 hari saya tengok FB group warga kota keluar, dah ambil paper cutting, dia post. Saya baca berita harian, kes tembakan, 2 das dilepaskan. Satu kat dada, satu kat bahu. Satu kat dada, Mati satu kat bahu. Alhamdulillah masih ada lagi orang tu. Tapi orang tu terus minta bantuan dekat security guard kat area situ. So dia selamat kan. Tapi dia parah lah, tapi tak tahu status. Tapi parah, dikejarkan ke hospital. Saya tak tahu sekarang itu saya sangat-sangat semua tolong jaga diri, jaga keselamatan, jangan menyakitkan hati orang. Satu tips lah yang saya mungkin insyaAllah boleh kongsi untuk mengelakkan orang sakit hati ni adalah berilah manfaat. Share lah konten manfaat. Kalau orang hate dengan kita pun, dia tak hate sangat. Dia sebab kita, faham tak? Hate tu saya ada Ustaz Azhar Idrus punya video ceramah pun ada berapa dislike. Contoh kan. So kita tak boleh nak menyedapkan hati orang apa semualah. Okay, so Tuan Fadi, anything sebelum kita ke komersial dan ke hadis? Tak ada apa. Saya berpegang itulah prinsip dia. Very simple. Kita jadi manusia yang beri manfaat kepada manusia lain. Itu saja. Sebab ujungnya kita tulis benda baik, tulis hidup kita buat baik je, kan? Mati. Kalau hidup kita dipenuhi dengan buat jahat je, mati juga. Ujungnya mati. Ujung dia mati. Soalannya mati yang macam mana kita nak, kan? Ada satu kisah tu, seorang polis ni dia cerita, ni kalau tak silap saya lah, dia cerita dia ni banyak mengurus, dia polis trafik salah saya. Dia banyak menguruskan kes-kes aksiden mati. Okey. Aksiden mati. Jadi kalau tak silap saya ni, kalau 100 orang mati aksiden, 3 je boleh mengucap. Okey, saya ada tengok video. Ada tengok video. Sampai level dia kata, betulkan saya kalau saya salah, ada besi dekat dada ni masih lagi minta rokok. Ada dia cerita lah. Besi dekat dada nak mati dah ni, rokok ada rokok. To that level. Kan? Sebab apa? Sebab kita sentiasa buat benda tak baik dalam hidup. Macam mana kita nak mati baik? So Allah bagi kita kelebihan, boleh buat apa sahaja kita nak buat. Suka hatilah nak buat jahat, buat baik kan. Allah tak pelik kalau kita buat jahat. Tapi Allah pelik kalau kita tak mohon ampun, taubat kepada Allah. Jadi itulah kita kan. Ujungnya kita mati. Mati macam mana kita pilih. Jadi ngata orang, bully orang, tak apa. Awak suka bully, awak rasa tu release tension, buat lah. Tapi ujungnya kita tahu mati tu bagaimana. Kita tak doa, tapi begitulah kan.
Saya dengar polis tu cakap tu macam Allah, besi dekat dada minta rokok lagi macam. Sebab most probably hari-hari dia kata rokok ada rokok. Yalah, Rokok ada rokok. habit dia. Jadi that's the habit. Ujungnya faham tak? Faham. Oi, safe. Faham. Semoga kita semua diberi peluang dan ruang daripada Allah untuk sentiasa bertaubat dan dimati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Ya Allah. Okey, baik. Kita ada soalan daripada penonton tapi satu sebelum soalan saya nak kongsi satu je. Sebab kan tadi pasal kes tembak, kita tak tahu keadaan kita buat Betul, baik betul, pun betul. ada yang tak suka, even Nabi Betul. kita yang mulia pun orang tak suka juga kan. Betul. So saya just apa yang saya amalkan lepas subuh tu, saya akan amalkan zikir ya barik 40 kali. ya Barik. ya barik Allah uruskan. kaf. Ha. Ya barik. So yalah Yang setiap maha hari. mengurus. Ya, maha mengurus. So kita So cara dia adalah ya barik. Ya barik, 40 kali. Macam tu je. So Allah suruh doa guna nama dia. Pilih doa, Oh, pilih nama dia yang spesifik. Doa. ya barik. Tu je So lah. sebab apa saya pilih lepas subuh, sebab tu before kita start hari kita. So kita minta dah Allah uruskan awal-awal. Okey, tuan dan puan yang sedang mendengar ataupun sedang menonton, tolong amalkan. Yang mungkin sebelum ni datang evolusi, seperti Tuan Fadi kata, amalkan istighfar 1000 kali dan sebagainya. Tambahkan ini juga, ya barik. Ya barik sekurang-kurangnya 40 kali Ya barik, ya barik, ya barik. Yang maha Mengurus. Yang maha mengurus, insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil atas perkongsian. Terima kasih banyak. Baik, sekarang ni kita akan baca soalan, tapi sebelum itu kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini Fanivo Podcast dengan perkongsian hadis of the episode dan juga soalan daripada penonton kita. Kembali selepas ini. Assalamualaikum. Cik, Hai, Assalamualaikum. Nama saya Jazira. Saya adalah founder Perfect Malaysia. Kenapa saya datang DMM? Betapa bestnya DMM ni sebab penyampaian daripada Tuan Fadi sangat jelas, tak ada hengki-pengki, terus direct dengan apa yang dia nak ajar. Sepanjang 3 hari banyak gila yang kami belajar. Salah satunya yang paling best ialah sales funnel. Paling deep lah ialah database. Belajar betapa pentingnya database tu, dan bila kita ada database yang banyak, macam mana kita nak buat database tu jadi database yang sangat bermakna, yang datangkan balik sale dekat kita dan customer relationship management. Yang tu yang kami tak buat lagi dalam bisnes kami, dan benda tu Tuan Fadi dah jelas kepada kami. Kepada yang siapa-siapa yang belum join DMM, wajib join DMM sebab DMM ni best gila. Kita nampak dalam masa 3 hari ni, kita akan nampak jelas kita punya big why. Okay, kita tahu bagaimana nak lakukan sale funnel dengan betul dan macam mana kita nak gunakan sepenuhnya database yang kita kumpul punya lama tanpa terperam saja dan buat sia-sia. Digital marketing mesti awesome. Okay, welcome back di Fana Evo Podcast. Yes. So, cyberbully ni takkan habis. So, Saya rasa solusi kita dah bagi takkan juga. habis kot. Kita mendoakan habis lah kan. Kita Dia- dah tahu nanti ni simple. Yelah, datang je daripada kita lah. So, kalau insyaAllah. kita antara macam Tuan Fadi cakap, apa air, bukan air, apa? Au air. Riak. Au pula kan. Riak air. Au tu Itu tebing. au dengan tebing. Aduh. Punchline lah. Baik, alright. So kat sini kita ada satu soalan yang kita dapat daripada penonton-penonton kita. By the way, sebelum tu terima kasih kepada penonton-penonton. Kita pun dekat evolusi pun orang datang jumpa kita sebab podcast pada Lian apa semua. Ya, betul. Kisah salam kepada Tuan Fadi. Alhamdulillah. Salam. Inisiatif ni sampai kepada anda. Terima kasih. Dan soalan ini datang daripada Siti Amirah. Soalannya adalah dia lebih nak bagi tahu, dia nak cerita kat kita. Kadang sakit hati baca komen-komen. Yang pelik, diorang ada masa untuk komen posting-posting kita. Patut ke saya padam dan blok mereka? Itu soalan dia. Itu soalan dia. Patut ke tuan? Saya Padam nak jawab saya tanya Fadil dulu. Fadil rasa patut macam ni? Okey, kalau nak bagi algoritma tu pergi biar je. Dia, apa yang anda nak? Apa yang kalau kita nak, untuk betul. anda sedang post something untuk anda punya perniagaan ke kempen ke apa untuk mengejar algoritma dan reach tu, tak payahlah delete. Tapi kalau benda peribadi dah melibatkan anak, isteri, keluarga apa semua, delete dah. Yalah. Delete dah. Itu kalau saya lah. Kalau Tuan Fadi, Kalau saya Allah. tim delete kan? Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak delete, maksudnya kita membacanya.
So risiko dia bukan isu delete atau tidak. Risikonya adakah kita bersedia untuk menerima tempias emosi yang teruk itu. Tengok. Betul lah kan. Kita nampak delete tapi kita baca. Kita nampak delete tapi kita akan baca kat sini. Ni. Dekat sini yang tak boleh delete. Ni dua kan, hati dan Jadi impact dia sangat lama berbanding apa yang kita kata aku nak delete je, tapi impact dia yang panjang tu. Semua orang bermula dengan satu niat untuk delete. Itu akhirnya leads to depression. Sebab dia care pasal benda tu. Dia care pasal other people's opinion. Jadi dia pun nak menjawab. Ada orang dia nak jawab. Lepas tu dia jawab satu, netizen jawab 10. 10 pula 10 orang berbeza. Jadi last sekali at the end of the day yang ujungnya yang dapat impact dia. Positif tak dapat, negatif yang banyak. Betul juga kan. Sebab Tapi tu tadi mungkin juga diorang delete, okey memanglah tak boleh, tak susah nak hilang daripada kepala ni. Tapi dia nak mengelakkan daripada persentage orang yang reach pada komen tu. Ya, sebab tu dia fall dalam kategori nombor 2 pula. Jika kita boleh bertahan, ini jika boleh bertahan boleh pergi delete. Maksudnya awak tak baca, awak baca tapi awak boleh tahan, awak pergi delete. Kalau awak ni jenis memang hati tisu punya level, kan tisu pula Wet tissue. Wet tissue susah juga. Susah tak? Tisu yang murah-murah bukan premier tu. yang kena air hilang. One ply. One ply. Dia main sebut tu nama brand orang yang marah, aku tak tahu dia orang macam ni. Sebab tu kena beli premier. Tu ply. Tu ply dia mahal kan, premier mahal. Ni ada yang ni yang murah one Ni ply. burgernya kat burger selalu. Kasar keras. Jadi dia sikit pun dah terkoyak. Bagi saya suruh orang lain lah tolong delete. Kalau tak boleh belah aku ni, suruh orang lain delete. Ya tak. Macam peribadi. Apa dia? Macam benda ni memang senang berlaku tau. Kalau orang boleh delete tu siapa kan? Kita nak suruh orang delete. Tak mungkin, contoh kita boleh bagi kepada family kita ke. Yang orang terdekat, kawan kita. Tolong delete kan. Kita kalau kita jenis yang hati tisu. Yelah. Kita baca satu pun dah tak boleh belah. Kalau kita baca 10. Saya rasa saya ada jawapan dalam video ni. Okey, silakan. Kalau tak ada kepentingan, tak payah ada dalam media sosial. Masalahnya Ada semua berniaga. orang nak ada media sosial. Dia Tak berniaga. boleh. Kalau Dia tak, umpama bagi tahu anak jangan main phone. Dia tak boleh. Semua orang main phone. Macam zaman dulu semua ada TV. Kita tak ada TV. Kita akan cakap kat ayah kita rumah betul. jiran. Ya nak TV. Semua ada TV. Saya pergi sekolah orang kata kau ni kolot tak ada TV. Kadang-kadang kita beli TV. Daripada discussion ni, saya nampak satu benda lah. Memang kita tidak boleh berhenti zaman untuk berubah, tapi kita boleh tambah nilai diri kita. Correct. Sebab Betul. tu pilihan yang saya kata, kalau nak komen, keep on bagi manfaat. Betul. Orang komen tu, the best part is bila dia komen, dia algoritma akan baca dia ni suka kita. Dia akan nampak lagi kita. Betul. Faham tak? Tapi bila nampak lagi mungkin ada pendapat yang dia bersetuju. Betul juga Muhammad ni cakap. Kena faham lah. Dulu ada orang duduk parti ni tiba lompat parti lain lah. Tapi Dulu lepas ni bergaduh. atas lompat dah tak boleh lepas ni. Tak ada lah. Dia boleh bergabung. Walaupun dia tak lompat, dia boleh bergabung. Kena faham. Dah dia tak bulat. Dia tak lompat tapi jom kita bergabung. Kepala otak dia. Allahumma salli ala Muhammad. Baik guys, jadi itu dia. Jelas lagi nyata, terang lagi bersuluh. Kita tidak boleh menghalang zaman daripada berubah, tapi kita boleh menambah nilai diri kita dengan izin Allah, insya-Allah. Baik, jadi macam-macam yang kita dah kongsikan bersama dengan anda. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, share kepada rakan-rakan anda. Dan tolong sekali lagi saya nak ingatkan, dengarkan lagu Fani Evo, Buat Mati Tak Buat Mati, dan hayati baik liriknya. Okey, jadi sebelum kita berpisah untuk episod minggu ini, jom kita bersama-sama dengarkan perkongsian hadis of the day. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni saya baca dalam Fadilat Sedekah muka surat 287. Yang ni saya baca waktu evolusi. Saya teringat sebab ramai orang bila di cyberbully ke, ataupun dia bukan cyberbully je, ada orang dibuli oleh kaum keluarga juga. Ada satu soalan tu waktu evolusi, dia tanya, bukan dia tanya, dia hantar satu surat kepada saya. Saya risau juga surat apa kan. Ni tuan ada surat, saya buat surat apa, takut surat pelik-pelik kan. Buka tu, dia kata dia datang evolusi ni ada satu jawapan je yang dia nak cari, iaitu dia di so called family dia macam buat tak elok pada dia atau mengata dia.
bahasa dia macam mana, family dia tidak, adalah ayat dia yang macam menjatuhkan dia macam tu lah kan. Jadi saya nak cari solution tu je tuan, evolusi 2 hari ni. Jadi saya pun ingat balik ada satu hadis, saya buka hadis tu, jumpa hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni muka surat 287, Fadilat Sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Salman bin Amir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekah kepada orang miskin hanyalah sedekah, sedangkan bersedekah kepada kaum keluarga menjadi 2 perkara, iaitu sedekah dan silaturahim. Sayyidina Salman bin Amir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekah kepada orang miskin hanyalah sedekah, sedangkan bersedekah kepada kaum keluarga menjadi 2 perkara, iaitu sedekah dan silaturahim. Masya-Allah. Jadi apa kita faham kat sini? Bila orang buat kepada kita, katakanlah sahabat kita tanya itu, ada family dia buat benda tak elok ataupun kutuk dia kan, biasa orang nak berniaga orang kutuk lah. Apa ni, kita family kita bukan family berniaga, muka kau pun bukan muka berniaga kan. Orang kan biasa macam saya dulu pun, mak saya pun tak agree dengan saya berniaga. Adik-beradik pun memang kutuk dulu lah, faham ni berniaga kan. Tapi dalam hadis ni kata, bagi sedekah kepada mereka. 1, dia jadi sedekah, 2, jadi silaturahim. Masuk silaturahim lama-lama, daripada tak suka jadi suka. Jadi keep on bagi. Tu saya bagi contoh, katalah ada orang, ni contohlah, mak saudara tak suka kita, dia kata macam-macam kita. Tiba kita call mak saudara. Assalamualaikum, makcik ada kat rumah tak? Ada, apa hal? Kau nak apa dengan aku? Apa makcik, ada orang nanti orang nak hantar barang. Nanti makcik buka lah pintu. Hantar buka pintu. Kau siapa? Ni makcik, anak saudara bagi alza baru. Bayangkan, anak saudara bagi alza baru. Rasa-rasa makcik tu suka tak dengan anak saudara ni? Memang suka. Gila tak suka. Tu hadis umpama ni, nak ceritanya terjemahan lebih kurang hadis ni, kalau bagi pada orang miskin dia jadi sedekah, tapi kalau bagi kepada keluarga dia sedekah dan silaturahim. Jadi waktu orang marah pada kita ni, netizen marah contoh, netizen tengah marah, tengah cyberbully, kita lagi bagi macam mana? Mana orang tak sukanya? Dia mengata, kita bagi lagi. Kita bagi lagi. Orang tak suka lagi kita bagi. Orang tak suka bagi hadiah. Orang lagi mengutuk kita, lagi kita hantar surprise kat rumah dia. Memanglah sekali orang kata, best lah. Bayangkan orang kutuk dekat komen kan. Tiba-tiba contoh kutuk kat komen. Sekali kita reply dekat komen itu, puan cek inbox puan sekarang kan. Masuk-masuk dapat Shopee RM20. Contoh. Dia nak cakap apa kan? Betul. Dia macam teruja kan. Itu hakikat. Nabi dah ajar kita jangan balas keburukan dengan keburukan, tapi balas dengan kebaikan. Bila Tuan cakap Nabi ajar kita, saya teringat ada perkongsian yang Tuan Fadi ada kongsi juga, yang si buta tu, Yahudi. Ya, betul. Nabi suapkan. Suapkan sampai even Nabi dah wafat pun dia still itu Abu Bakar yang sambung. Akhirnya si buta tu mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan balas keburukan dengan keburukan, balas keburukan dengan kebaikan. Buat baik lagi. Baik. Terima kasih Tuan Fadi di atas perkongsian. Terima kasih juga kepada anda kerana terus stay bersama dengan kita. Walaupun kita tahu kebanyakan pendengar kita yang datang jumpa kita, dia kata dia tak dengar sampai habis dalam masa 1 hari. Dia akan sambung. Dia akan bawa kereta nak pergi kerja, lepas tu sampai office dia berhenti, lepas tu balik kerja, lepas tu habiskan waktu tidur. So kita dengar pun best sebab dia progress, satu proses. Terima kasih kepada anda. Terus subscribe, like and share Fun Info Podcast. Segala yang buruk kami minta maaf banyak. Alright, yang baik-baik semoga memberi manfaat kepada anda dan pahala itu akan mengalir kepada kami juga insya-Allah. Serta cucu cicit dan keturunan-keturunan kita semua insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Terima kasih banyak dan terus bersama dengan kita di Fun Info Podcast. Saya Zaid American. Saya Fadil Rasul. Dan saya Fadi Ghazali. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Pagi. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di